Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma tamina bil khair, Allahumma tamina bil khair, Allahumma tamina bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, para asatidzah, tuan-tuan guru yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, alhamdulillah. Pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Taala pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat sekali lagi tuan-tuan bersama-sama dalam siri kuliah kita insya-Allah pada malam ini dalam siri pengajian ataupun dalam sembang santai kita berdasarkan merujuk kepada buku Mukhtasar Ilmu Falak insya-Allah. Dan pada malam ini tuan-tuan kita terus dalam program kita pada malam ini membincangkan tentang tajuk yang insya-Allah akan kita bahaskan nanti, iaitu berkaitan dengan penetapan waktu-waktu solat. Dan alhamdulillah kita telah pun berada dalam bulan Syakban dan beberapa hari saja lagi, 2 ataupun 3 hari nanti kita akan menyambut pula bulan Ramadan. Alhamdulillah merupakan satu nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita untuk kita berada juga dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian, seperti mana yang tertera di slide ini, insya-Allah tuan-tuan pada malam ini kita akan membincangkan berkaitan dengan penetapan waktu-waktu solat. Dan dalam siri yang ke-9 insya-Allah pada malam ini. Dan saya terlupa nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada bahagian falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang menyediakan platform ini pada malam ini, dan tuan-tuan dan puan-puan para asatizah sekalian yang sudi bersama-sama pada malam ini, pada malam Minggu ini yang mana berehat santai dengan keluarga dan sebagainya, tapi sudi juga memberikan masa untuk kita bersama-sama dalam pengajian kita ataupun dalam sembang santai kita pada malam ini dalam membincangkan buku Mukhtasar Ilmu Falak insya-Allah berkaitan dengan penetapan waktu-waktu solat. Dan seperti mana yang kita sebutkan pada awal tadi, beberapa hari nanti kita akan masuk dalam bulan Ramadan, dan moga-moga Allah Taala memberikan kebaikanlah kepada kita dalam bulan Syakban ini dan berikan kesihatan juga kepada kita dalam bulan Ramadan ini. Moga Allah Taala mengurniakan kita rahmat pahala yang banyak insya-Allah dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan pada malam ini kita sambung kembali pengajian kita dalam penetapan waktu solat. Cuma seperti biasa juga tuan-tuan, marilah sama-sama kita memberikan sedikit perhatian kepada ayat Quran yang terpapar di slide ini sebagai satu renungan kepada kita semua insya-Allah, mukadimah dan juga renungan kepada kita semua, di mana dalam petikan surah Yusuf ayat 105 firman Allah Subhanahu taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard wa yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Yang bermaksud, dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pergi dan datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya. Masya-Allah. Tuan-tuan, ayat ini Allah Subhanahu Taala telah berikan satu peringatan kepada kita. Dengan Allah Taala telah memberikan suatu peringatan dengan lafaz yang disebutkan sini, wa ka'ayyim min ayatin, dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Syekh Mutawalli Sya'rawi tuan-tuan ketika mana menafsirkan ayat ini memberitahu kepada kita bahawa ketika mana Allah Subhanahu Taala menggunakan perkataan wa ka'ayyin ni, maknanya nak beritahu betapa banyaknya, itulah bahasa mudah bagi kita tuan-tuan, adalah betapa banyaknya, maknanya tak terhitunglah nikmat-nikmat yang Allah Taala ayat-ayat. Yang mana ayat ini kata Mutawalli Sya'rawi juga merupakan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan, sesuatu yang menakjubkan istilahnya, ayah ini. Maknanya kalau kita sebut sesuatu itu sebagai ayah, dia merupakan suatu tanda kebesaran, satu tanda keagungan. Dan kalau kita bandingkan dengan yang biasa-biasa,
kalau kita kata seorang itu cerdik, tetapi kalau kita kata seorang itu, kalau kata ramai orang cerdik contohnya, ramai orang cerdik, tapi kita kata seorang itu adalah ayah, maknanya dia seorang ini melebihi kecerdikan daripada orang-orang lain. Itu lafaz penggunaan ayah yang dimaksudkan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Maknanya, dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan juga di bumi. Dan sebut sini tuan-tuan, betapa banyaknya, betapa kata apa, banyaknya ayat, maknanya tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang luar biasa, fis samawati wal ard, di langit dan juga di bumi, yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun, yang mana kita ni duduk ulang-alik pergi tengok dan sebagainya. Maka ketika itu kita melihat segala tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, tapi sayangnya ketika itu kita hanya buat, istilahnya, tidak menghiraukan dan tidak memikirkan, ataupun dalam bahasa mudahnya kita buat dono je, buat tak tahu sahaja. Maka tuan-tuan, Masya Allah, ini sebagai satu peringatan juga kepada kita, di mana ilmu falak ini adalah satu ilmu, dan juga para sahabat-sahabat dan juga tuan-tuan yang mengikuti kuliah kita ini daripada awal hingga akhirnya, tuan-tuan, daripada dulu awal-awal kita berkuliah dulu sampai sekarang, saya rasa terdiri daripada orang-orang yang sentiasa memerhatikan pada kejadian langit dan juga ataupun pada apa yang berlaku di langit dan juga bumi, dan semua itu hendaklah kita pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa besarnya keagungan Allah Taala, betapa hebatnya keagungan Allah Taala menciptakan alam ini, menciptakan bumi ini, menciptakan apa yang ada di langit dan juga di bumi ini, bahkan pada diri kita, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang perlulah kita lihat. Ialah suatu perkara yang menambah iman, menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, jadi dan latar kepada ayat ini, tuan-tuan, saya letakkan di belakang itu adalah gambar hilal Sya'ban hari itu, yang kami rakamkan pada 30 Sya'ban hari itu, tuan-tuan. Dan telah pun saya rasa ada juga Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan beberapa jabatan-jabatan mufti lain, Sabah dan juga beberapa negeri-negeri lain juga turut, alhamdulillah, dapat meru'yah hilal pada hari ke-30 Rejab hari itu, untuk melihat hilal Sya'ban. Ni dah lepas dah. Dan tuan-tuan, bagi kami, alhamdulillah, orang yang telah diamanahkan untuk melakukan cerapan pada setiap bulan ni, melihat anak bulan ini juga suatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Mungkinlah tuan-tuan, kalau saya katakan begitu dalam konteks yang mungkin tuan-tuan ataupun perempuan semua faham apa nikmatnya melihat anak bulan ini, tetapi itulah tuan-tuan apa yang kalau kami nak kongsikan, betapa nikmatnya boleh melihat anak bulan ini, indahnya, cantiknya, gembiranya. Sebab itu perkataan hilal ini disebut sebagai hilal, kerana perkataan hilal itu dirujuk kepada perkataan ataupun asal daripada perkataan halal. Halal ni makna orang menjerit. Makna bila orang melihat hilal dia menjerit kerana apa? Menjerit kerana kegembiraan. Jadi maksud hilal di sini, maknanya kalau kami lah yang melihat anak bulan ini, satu nikmat yang bagaimana bila kita lihat pada satu objek itu, yang sebenarnya satu objek bulan itu, yang mana kita semua sudah maklumlah, kita ada satu saja bulan di bumi ini kan. Bila kita lihat bulan itu, Masya Allah, tanda kebesaran Allah Ta'ala yang kita dapat lihat daripada sehari ke sehari, bentuknya berbeza-beza. Malam ini lain, malam esok lain, malam lusa lain, bentuk-bentuknya berubah-ubah. Sedangkan dia adalah benda yang sama. Dan semua itu berdasarkan kepada di mana sudut kita berada, berbanding dengan matahari dan juga bulan. Jadi sebab itulah kita dapat lihat bentuk muka bulan itu berbeza-beza pada setiap malam. Yang Allah Ta'ala sebutkan adakal urjunil qadim. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, bagaimana bulan itu Allah Ta'ala akan kembalikan pada bentuknya seperti tandan kurma. Adakal urjunil qadim. Baik, insyaAllah. Ada sahabat kita bertanya, esok atau lusa ru'yah kita akan melihat anak bulan pada hari Isnin 12 hari bulan, insyaAllah. Isnin, pada hari Isnin 12 hari bulan barulah kita pergi melihat anak bulan di lokasi masing-masing lah di setiap negeri. Baik tuan-tuan, biasanya kalau kuliah di masjid ataupun di surau,
pada malam ni, oleh kerana dua hari lagi kita nak pergi melihat nak bulan, biasanya saya akan curi slot ataupun membincangkan berkaitan dengan melihat nak bulan. Tapi oleh kerana siri kuliah ataupun bincang kita dalam Mukhtasar ni agak terhad masa dia, dan kita target maknanya nak habis juga dalam tahun ini, maka saya bincangkan nanti ni pada siri kuliah yang akan datang bila kita membincangkan berkaitan dengan takwim, insya-Allah. Baik tuan-tuan, jadi kita teruskan kepada pembincangan kita yang selanjutnya dalam perbahasan buku Mukhtasar Ilmu Falak ini. Dan tuan-tuan boleh rujuk pada halaman 42. Pada pembincangan kita yang lepas, kita berhenti pada halaman 42, di mana pembincangan kita berkaitan dengan sepintas lalu berkaitan dengan sejarah solat, dengan sejarah solat. Okey, baik. Di mana kalau kita lihat tuan-tuan sedikitlah pada halaman 42 tu, atas tu, dan juga halaman 41 kalau tuan-tuan dapat lihat, di mana kita telah bincangkan bagaimana solat ini juga adalah satu ibadat yang telah dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul yang terdahulu. Para nabi dan juga para rasul yang terdahulu, dan dapat kita lihat dalam buku ini ada kami rakamkan tentang pandangan-pandangan para ulama berkaitan dengan sejarah waktu solat ini. Contohnya tuan-tuan, Imam Ar-Ramli menyebutkan bahawa solat subuh dilaksanakan oleh Nabi Adam, solat zuhur dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam, solat asar dilaksanakan oleh Nabi Sulaiman, solat maghrib dilaksanakan oleh Nabi Yaqub, dan solat isyak dilaksanakan oleh Nabi Yunus. Itu juga tuan-tuan kalau kita lihat pandangan Imam Tahawi mengatakan bahawa asal kepada solat fajar ataupun solat subuh itu berdasarkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Ismail ataupun Nabi Ibrahim telah mendirikan 4 rakaat yang disebut sebagai solat zuhur, dan kemudian solat asar merujuk kepada Nabi Uzair, kemudian solat maghrib berdasarkan kepada solat Nabi Daud, dan juga solat isyak dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tuan-tuan sedikit daripada sejarah waktu solat, yang kalau tuan-tuan nak lihat pandangan ini, ada saya rujuk dalam buku yang telah dikarang dengan baik oleh Dr. Anissa Abdul Ghani dalam bukunya Konsep dan juga Pengamalan Solat. Konsep dan Pengamalan Solat. Dan dalam simpanan saya pun ada satu buku berkaitan dengan sejarah solat yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Don Daniel, buku yang sangat baik juga untuk kita baca, santai bahasanya, dan juga cetakan bukunya pun sangat menarik dengan gambar-gambar dan sebagainya, insya-Allah. Baik tuan-tuan, jadi pada malam ni kita sambung kemudian dalam perbahasan pembahagian waktu dalam solat. Pembahagian waktu dalam solat. Baik. Ini juga sebagai suatu orang kata apa, sambil selingan sajalah kepada perbahasan ini tuan-tuan, pada perbahasan ini, kerana dalam pembahagian waktu solat, seperti mana kita sedia maklum bahawa solat ini wajib itu, kalau kita rujuk kepada ilmu usul fiqh, wajib melaksanakan solat ini adalah wajib yang sifatnya adalah muwassa', dia wajib yang luas. Maksudnya ialah secara umumnya pelaksanaan solat yang mengambil masa 5 minit itu, masa yang ditetapkan untuk melaksanakan solat itu lebih luas berbanding dengan pelaksanaan ibadat solat itu sendiri. Contohnya kalau kita solat maghrib, contohnya berapa minit tuan-tuan? Kita solat maghrib katalah 6 minit contohnya, satu rakaat contohlah 2 minit, jadi semua jadi 6 minit. Jadi 6 minit kita solat itu selesai. Sedangkan waktu solat maghrib itu daripada masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu isyak, maknanya tamatlah waktu maghrib itu dalam lingkungan 1 jam. Maka di situ solat yang kita laksanakan hanya mengambil masa 6 minit, tetapi masa yang ada tu lebih luas. Maka dari sudut usul fiqh kita sebutkan bahawa kewajipan solat ini adalah merujuk kepada waktunya adalah waktu yang disebut sebagai muwassa'. Muwassa' yang luas, maksud dia. Yang berlawanan dengan istilah yang berlawanan dengannya adalah mudayyiq,
iaitu yang sempit. Yang sempit. Baiklah tuan, itu selingan saja perbahasan kita. Dan kami telah kongsikan apa yang telah disebutkan oleh Syekh Arsyad Banjari dalam kitab Sabilul Muhtadin dengan menunjukkan kepada kita pelaksanaan solat ini dari sudut masanya, walaupun dia alam muwassa', tapi dia dibahagikan kepada beberapa nama yang ada kami nyatakan. Tengok dalam slide ni tuan-tuan. Ada yang disebut sebagai waktu fadilah, ada yang disebut sebagai waktu jawaz, ada yang disebut waktu hurmah, waktu darurah, waktu uzur, waktu ikhtiyar. Baik. Dan perbahasannya tuan-tuan sebenarnya memang kena rujuk baliklah kepada waktu-waktu solat tu. Waktu zuhur tu contoh waktu fadilah ni waktu apa? Waktu jawaz, waktu hurmah, ni semua ada pengkhususan masing-masing, tak sama ke semuanya itu. Cuma dalam perbahasan kita pada malam ni, saya kata sambil-sambil lalu selingan untuk kita membincangkan, kerana ia pembahagian waktu ini tuan-tuan dibincangkan dalam mawaqitus solah, dalam perbahasan dalam fiqahnya dalam bab waktu solat. Maka sebab itulah saya bawakan dan merujuk kepada kitab Sabilul Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Arsyad Banjari. Baik tuan-tuan ya. Contohnya disebut sini waktu fadilah. Waktu fadilah ni tentu sajalah tuan-tuan, disebut waktu fadilah ni adalah waktu yang paling utama pelaksanaan solat itu. Waktu yang paling utama ibadat solat itu merujuk kepada apa? Iaitu awal waktu, iaitu dalam lingkungan tempoh masa azan, iqamah, wuduk, solat sunat, qabliyah, dan itulah waktu terbaik untuk solat. Baik, maknanya waktu fadilah ini adalah waktu awal kita sembahyang lah, istilah bahasa mudah dia. Okey, baik. Yang kedua disebut sebagai waktu jawaz. Ia adalah tempoh selepas daripada waktu fadilah di mana solat harus dilakukan di mana-mana waktu hinggalah sampai masa solat sudah tidak boleh ditangguhkan lagi. Maknanya selepas pada waktu fadilah itu sehinggalah pada akhir waktu tuan-tuan, maka itu disebut sebagai waktu jawaz. Yang mana-mana waktu tu kita bolehlah laksanakan. Waktu boleh laksanakan selagi mana tak masuknya waktu yang lain. Kemudian yang ketiga disebut waktu hurmah, iaitu waktu haram untuk ditakhirkan solat kerana masanya hanya memadai bagi seorang itu solat. Maknanya waktu hurmah di sini adalah waktu haram untuk ditakhirkan lagi. Maknanya kita dah sampai hujung waktu dah. Maknanya kalau contoh kita nak solat maghrib tadi kan, isyak masuk 8.35. Maknanya kalau ikutkan 2 minit kita solat itu sebelum waktu isyak, sempatlah 1 rakaat. Maka sempatlah kita dapat waktu maghrib, tapi waktu tu kita nak tangguhkan lagi, maka tidak boleh. Kerana itu adalah waktu hurmah. Yang keempat, waktu darurah. Waktu darurah. Right? Ia merujuk tempoh bagi seorang yang terhalang dari solat seperti haid, namun sebelum habis waktu solat, haidnya telah kering di akhir waktu solat. Ini contohnya tuan-tuan apa yang disebutkan dalam kitab, merujuk kepada orang yang nak solat tapi ada mani'. Contohnya orang perempuan yang ada haid, maka ketika mana mereka nak solat itu tetapi masih ada baki daripada kedatangan haid itu, maka contoh waktu zuhur itu mereka nak solat, tiba-tiba masih ada baki haid, maka mereka mandi dan sebagainya, mereka solat waktu asar. Maka ketika itu tuan-tuan, waktu yang disebut sebagai waktu darurah ini waktu zuhur. Waktu zuhur itu hendaklah diqada balik. Itu maksud di sini. Baik. Yang kelima disebut sebagai waktu uzur. Waktu uzur dikhususkan bagi orang yang dibolehkan menjamak salatnya seperti orang yang musafir. Maknanya kalau sekiranya kita jamak takdim contohnya, maka yang disebutkan waktu uzur ini adalah waktu zuhur. Kalau kita jamak takhir, waktu uzur ini disebut adalah waktu asar. Maknanya waktu uzur ni merujuk kepada solat yang dilaksanakan ketika mana seorang itu menjamakkan solatnya. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, waktu ikhtiyar. Waktu di mana seseorang boleh memilih mana-mana waktu yang tidak terkeluar dari waktu yang telah ditetapkan. Maknanya dia tergolong dalam waktu ikhtiyar ini adalah waktu fadilah dan juga waktu jawaz. Maksudnya keseluruhan waktu solat itu disebut sebagai waktu ikhtiyar. Baik tuan, itu adalah 6 perbahasan yang kalau tuan-tuan berminat untuk melihat perbincangannya dengan lebih detail, maka tuan-tuan boleh merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang membincangkannya dengan lebih detail. Contohnya kitab Sabilul Muhtadin lah, seperti mana yang saya sebutkan tadi, insya-Allah. Baik Dan
secara umumnya waktu solat ini bermula dengan berakhirnya waktu solat lain kecuali melibatkan akhir waktu subuh. Kalau tuan-tuan lihat bahawa dalam perbahasan masuk dan juga akhir waktu, maka semuanya daripada zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Isyak subuh. Permulaan waktu itu dia bermula selepas berakhirnya waktu yang sebelumnya. Masuknya waktu maghrib, selepas masuknya waktu asar, selepas berakhirnya waktu zuhur. Bermulanya waktu maghrib, selepas berakhirnya waktu asar. Okey. Saya pun confuse juga ni. Dan bermulanya waktu isyak dengan berakhirnya waktu maghrib. Okey. Dan bermulanya waktu subuh dengan berakhirnya waktu isyak, kecuali di antara subuh dan juga zuhur itu dia ada pengecualian. Pengecualian di mana habisnya waktu subuh itu ketika mana terbitnya matahari, ketika itu tiada waktu solat yang wajib yang nak dilaksanakan selepas pada waktu subuh kecuali solat-solat sunat sahaja di antara waktu subuh dan juga waktu zuhur. Dan waktu zuhur ini pula bermula selepas daripada kata apa nanti kita akan bincanglah, tapi maknanya ada solat juga dilaksanakan sebelum masuk waktu zuhur itu, tetapi tidak ada solat yang wajib sebelum daripada waktu zuhur itu. Jadi itu adalah pengecualian daripada waktu-waktu yang kita bincangkan. Baik, tuan. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan perbahasan tentang pembahagian waktu solat. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita pada malam ini alhamdulillah kita akan masuk dalam perbahasan yang utama yang nak kita bincangkan, iaitu waktu zuhur. Cuma tuan-tuan, sebelum itu saya nak kongsikan apa yang telah disebutkan dalam kitab Sabilul Muhtadin pada halaman 153 ini tuan-tuan, yang menceritakan tentang hikmah waktu solat itu. Dalam kitab Sabilul Muhtadin, saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan, moga-moga ada manfaatnya insya-Allah yang kita dapat ambil sama-sama. Baik, disebutkan oleh Syekh Arsyad Banjari dalam kitab Sabilul Muhtadin, hikmah setengah daripada yang terlebih baik daripadanya supaya ingat manusia akan kejadian dirinya kerana keadaannya diperanakkan itu. Okey, dalam hal ini tuan-tuan, Syekh Arsyad Banjari cuba untuk menjelaskan tentang hikmah waktu-waktu solat tersebut, yang dari sudut ta'abudinya sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang lebih tahu tentang hikmah kenapa kita solat waktu zuhur pada waktu itu, zuhur, asar dan sebagainya. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu. Tetapi tuan-tuan, dari sudut kalau kita tadabbur ataupun kalau kita perhatikan, kita renung dan sebagainya, maka itu juga sebenarnya tidak ada masalah untuk kita melihat ataupun mencari rahsia tentang kenapa apakah rahsia waktu-waktu solat itu. Maka dalam hal ini Syekh Arsyad Banjari telah menakalkan satu pandangan bahawa rahsia waktu-waktu solat itu sebenarnya adalah supaya mengingatkan manusia akan kejadian dirinya. Nak ingatkan kita bahawa waktu-waktu solat ini sebenarnya merujuk kepada diri kita. Kerana keadaannya diperanakkan itu seperti terbitnya matahari. Maknanya waktu kita kecil, kita dilahirkan dalam keadaan lemah dan sebagainya adalah seperti waktu matahari naik. Waktu matahari naik. Dan naik besar itu seperti naik matahari. Dan pertengahan tubuhnya seperti rembang matahari, dan lalunya daripada tengah tubuh seperti gelincir matahari, dan tuanya itu seperti hampir akan masuk matahari, dan matinya seperti masuk matahari, iaitu syafaq yang merah. Maka diwajibkan sembahyang isyak pada ketika itu supaya ingat ia akan yang demikian itu, seperti bahawasanya seperti sempurna kejadiannya dalam perut dan ... ni tuan-tuan, saya tak lepas baca, nak kena rujuk balik kat Tuan Guru. Akan keluar itu seperti terbit fajar yang ia muqaddimah bagi terbit matahari, yang diserupakan ia dengan keadaannya diperanakkan, maka diwajibkan sembahyang subuh supaya ingat akan yang demikian itu. Masya-Allah. Dan ini adalah sebahagian daripada
rahsia waktu-waktu solat seperti mana yang telah dikemukakan oleh Syekh Arsyad Banjari dalam kitab Sabilul Muhtadin. Masya-Allah. Baik, tuan-tuan. Okey. Jadi pada malam ini tuan-tuan kita akan bincangkan berkaitan dengan waktu zuhur. Waktu solat yang pertama yang nak kita bincangkan. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala permudahkan untuk saya menjelaskannya dengan jelas dan tuan-tuan pun akan faham insyaAllah. Baik tuan-tuan. Bila kita rujuk tuan-tuan dalam kitab atau dalam buku kita halaman 43. Halaman 43. Baik, dalam tajuk kecil waktu-waktu solat iaitu waktu zuhur. Waktu zuhur. Ta'rif zuhur dapat dibahagikan kepada dua iaitu dari sudut bahasa zuhur bermakna belakang, tengah hari atau jelas. Baik tuan. Dari sudut makna ataupun bahasa ataupun solat yang dan kami mulakan juga dengan waktu zuhur ini. Kenapa saya tak mulakan dengan waktu subuh ataupun tak mulakan dengan waktu maghrib? Kerana tuan-tuan saya merujuk kepada hadis Nabi SAW daripada Jabir Abdillah yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu waktu yang mula-mula dibincangkan adalah waktu zuhur. Waktu zuhur. Maka tetapi tuan ada hikmah yang nanti insya-Allah pada penghujung pembincangan kita ni saya akan kongsikan apakah hikmahnya itu. Baik, insya-Allah. Dari sudut takrif bahasa zuhur ini dengan ejaan zahara itu membawa kepada beberapa makna. Antaranya ialah maksudnya belakang. Belakang. Ya, yang kedua tengah hari. Waktu zuhur ini disebut sebagai waktu tengah hari dan juga dengan maksud zahara maksudnya jelas. Baik. Dalam mawsu'ah fiqhiyah tuan-tuan, sebagian ulama menamakan solat zuhur kerana kenapa dinamakan solat zuhur itu? Kerana ia solat yang pertama Nabi SAW solat di belakang Jibril alaihi salam. Kalau tuan-tuan rujuk balik dalam perbahasan awal kita dalam perbahasan waktu solat ini halaman 34, jadi tuan-tuan akan dapat lihat di situ bagaimana hadis daripada Jabir bin Abdillah baginda Nabi SAW telah diajar ataupun telah diajak oleh Jibril AS untuk solat. Maka ketika itu Jibril AS telah mengimamkan baginda Nabi SAW solat dan ketika itu baginda Nabi SAW solat di belakang Jibril. Maka sebab itulah ketika mana Nabi SAW solat di belakang Jibril, maka sebab itulah solat ini dinamakan solat zuhur, kerana itulah solat yang pertama Nabi SAW laksanakan bersama-sama dengan Jibril AS di belakang beliau sebagai imam. Baik tuan-tuan. Sebagian pula menyatakan bahawa merujuk kepada waktu tengah hari seperti mana kita sebutkan tadi, oleh kerana waktu zuhur ini adalah waktu solat zuhur ini dilaksanakan ketika mana waktu zuhur. Waktu zuhur ini sebenarnya sebahagian daripada nama-nama masa dalam masa-masa yang ada pada waktu siang. Ada 12 masa yang ada pada waktu siang itu, yang kalau tuan-tuan lihat dalam kuliah Al-Fadil tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Anafiah dalam kitab Al-Azminatu wal-Amkinatu, ada bincangkan tuan-tuan tentang nama-nama masa yang berada dalam sehari itu ada 24 nama. Ada 24 jenis masa dan antara salah satu masanya itu adalah waktu zuhur. Waktu zuhur. Baik. Dan kemudian tuan-tuan ketika disebut merujuk kepada waktu tengah hari. Sebagian pula menyatakan kerana ia solat pertama yang dilaksanakan secara jelas di dalam Islam. Sebelum itu tuan-tuan, sebab itulah kami kongsikan juga tentang sejarah solat itu, kerana solat-solat yang dilaksanakan sebelum itu dilaksanakan dengan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika mana pelaksanaan solat zuhur ini telah dilaksanakan dengan secara jelas, maka kerana itulah dinamakan zuhur, kerana dilaksanakan secara jelas, dan ini melambangkan bahawa Islam akan jelas berbanding agama-agama lain. Melambangkan bahawa Islam akan jelas berbanding dengan agama-agama lain. Baik tuan. Ini adalah sebahagian daripada catatan-catatan yang ada saya kutip daripada kitab-kitab makna ataupun asal daripada nama waktu zuhur itu. Kenapa? Baik. Yang kedua,
Yang kita nak bincang di sini adalah yang kedua tentang dari sudut istilahnya pula. Dari sudut istilah pula, zuhur merujuk kepada berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang kita bincangkan sebelum ini, waktu zuhur itu dalam bahasa yang mudahnya kita kata gelincir matahari. Waktu zuhur ini adalah permulaannya ketika mana gelincir matahari, sehinggalah panjang bayang menyamai panjang sesuatu objek. Hinggalah panjang bayang menyamai panjang sesuatu objek. Ini yang ada telah pun kita kongsikan juga dalam hadis sebelum ni, tetapi maknanya kalau tuan-tuan dapat lihatlah dalam slide ini, tuan-tuan, kita dapat lihat bahawa bagaimana gelincirnya matahari itu daripada tengah langit. Maknanya kalau tuan-tuan dapat lihat bagaimana matahari itu terbit daripada timur dan kemudiannya berada di tengah-tengah langit, kan, pada garisan anak panah yang berada di tengah-tengah langit itu, dan kemudian bila digelincir itu, maka ketika itulah masuknya waktu zuhur. Dari sudut takrifan secara mudahnya itulah yang disebutkan waktu zuhur. Sementara Syekh Daud Patani dalam kitab Bughayatul Tullab menyatakan bahawa permulaan waktu zuhur merujuk kepada, ini yang saya kongsikan juga dalam slide kita ini, iaitu zawal. Artinya gelincir matahari daripada khat tengah hari yang disebut juga sebagai khat nisfun nahar, iaitu pertengahan langit kepada pihak maghrib barat. Baik. Ini menarik tuan-tuan, kalau kita bincang ni saya rasa yang ini saja pun kita habis satu kuliah untuk bincangkan ini, tapi saya cuba untuk permudahkan ataupun saya cuba untuk ringkaskan lah, kerana saya yakinlah yang ikuti kuliah kita ni pun orang yang hebat-hebat sebagainya. Di mana tuan-tuan kalau kita lihat di sini, zawal artinya gelincir matahari daripada khat tengah hari ataupun disebut sebagai khat nisfun nahar. Di mana tuan-tuan bila matahari itu dia telah cross, dia telah seberang daripada garisan utara dan juga selatan. Maknanya matahari itu dah berada di sebelah barat, awal-awal berada di sebelah, keseluruhan bulatan matahari itu dah berada di sebelah barat. Dan garisan yang dilepasi itu disebut sebagai khat nisfun nahar, garisan tengah hari. Maknanya kalau kita lihat tuan-tuan dalam gambar ni, garisan tengah hari itu adalah merujuk kepada garisan yang anak panah yang satu tu lah. Yang satu tu ada yang ada matahari tu. Itu adalah gambaran kepada di mana kedudukan khat nisfun nahar. Dan dia beralih daripada mana? Daripada timur ke barat. Selepas matahari terbit di sebelah timur dan kemudian matahari berada di sebelah maghrib, iaitu di sebelah barat. Di sebelah barat. Baik. Kalau rujuk balik buku kita ni tuan-tuan, ia menunjukkan kepada kedudukan matahari yang bergerak dari sebelah timur, mana matahari yang terbit daripada timur setelah merentasi tengah langit. Ketika mana matahari merentasi tengah-tengah langit ini, matahari ketika itu dinamakan sebagai sedang istiwa. Maknanya tuan-tuan ketika itu matahari berada pada kedudukan paling tinggi pada hari tersebut. Maknanya kalau kita tengok data, kita akan dapat lihat bahawa matahari sebelum daripada zuhur, dia berada pada kedudukan yang paling tinggi. Kalau kita kata dalam kedudukan altitude matahari itu paling tinggi 90 darjah lah, contohnya tuan-tuan. Maka ketika itu matahari telah pun berada contohnya pada kedudukan 90 darjah. Maknanya dah kemuncak tingginya itu. Maka ketika itu dinamakan matahari itu berada pada kedudukan istiwa. Atau disebut juga sebagai istilahnya rembang. Iaitu rembang ni istilah yang kita gunakan dalam bahasa Melayu untuk menunjukkan kepada kita waktu tengah hari itu. Waktu tengah hari itu yang bahasa kita mudah sebut, kita kata matahari tengah rembang. Matahari tengah rembang ataupun tengah kita sebut juga tengah hari rembang. Maknanya kita merujuk kepada keadaan ketika itu matahari sedang berada kedudukannya paling tinggi di langit ketika itu dalam kedudukan kita, dan juga berada paling dekat lah sebenarnya dengan kita. Dan ketika itu kita mendapat kepanasan yang sangat maksimum ketika itu. Iaitu kedudukan matahari berada di atas langit, di antara langit timur dan barat.
Maknanya ketika itu matahari itu separuh daripada bulatan matahari itu ada di sebelah timur dan separuh lagi berada di sebelah barat. Contohnya. Dan bila dia zawal itu, bila dia gelincir, maka keseluruhan bulatan matahari itu berada di sebelah barat. Berada di sebelah barat. Baik, tuan. Okey. Saya lihat ada beberapa soalan lah yang dikemukakan oleh sebenarnya tuan-tuan guru juga ni, orang hebat-hebat juga ni, sahabat dan guru saya ni, Encik Hazari daripada Brunei. Assalamualaikum Ustaz, apa beza antara waktu lokal solar noon tengah hari dengan zawal? Saya tak pasti dengan istilah lokal solar noon tengah hari dengan zawal, tapi kalau dapat saya faham daripada kalau waktu tengah hari itu merujuk kepada waktu matahari istiwa lah. Kalau sekiranya saya tersilap, tolong betulkan. Maknanya kalau merujuk kepada lokal solar noon, ketika mana matahari berada pada kemuncak ataupun dalam istilah yang kita sebutkan ni adalah waktu istiwa, dan waktu zawal itu adalah ketika matahari dah gelincir. Waktu matahari dah gelincir, macam yang dalam gambaran inilah, insyaAllah, dan saya akan jelaskan nanti, ada gambar rajah yang akan lebih jelas menceritakan hal ini. Dan berapa lama antara waktu had tengah hari dengan zawal? InsyaAllah tuan Cik Azari, saya akan kemukakan kemudian nanti. Cuma untuk panduan umumnya, lingkungan dalam 1 minit 4 saat daripada tengah hari kepada zawal. 1 minit 4 saat merujuk kepada semi diameter matahari dalam ukuran 16 arka minit. InsyaAllah saya akan jelaskan pada penghujung daripada kuliah kita ni, insyaAllah. Terima kasih atas soalan yang sangat advance daripada Encik Azari. Baik, terima kasih. Okey. Merujuk balik pada buku kita. Oleh kerana suka melihat matahari kerana cahaya yang terlalu kuat. Kerana tuan-tuan, tengah-tengah hari ni, kalau kita nak tengok matahari ni zawal ataupun matahari tengah rembang, tuan-tuan, secara umumnya tanpa ada menggunakan peralatan seperti mana yang digunakan oleh bahagian falak ataupun orang yang terlibat dalam dunia falak hari ni, ketika mana nak mengukur matahari, nak mencerap matahari, mereka menggunakan peralatan seperti theodolite, total station dan sebagainya. Jadi kalau ada alat itu, ada filter dan sebagainya, mudahlah kita nak ukur. Tapi kalau sekiranya secara mata kasar untuk melihat matahari ini zawal ataupun tengah istiwa, saya rasa merupakan satu benda yang agak sukar dan juga tak semua, wallahualam lah tuan-tuan, kita boleh tahan, tak boleh tahan nak tengok matahari, jegir matahari tengah-tengah hari macam tu kan. Dan kerana itulah kita boleh merujuk kepada kedudukan bayang. Kedudukan bayang. Baik tuan-tuan. Jadi secara umumnya, sebelum kita pergi pada slide seterusnya ni, maknanya ini adalah kedudukan zawal. Dari sudut kedudukan matahari, inilah kedudukan yang disebut sebagai zawal. Cuma oleh kerana secara umumnya kita pun sebenarnya tak boleh nak melihat kedudukan zawal ataupun istiwa ini, maka kita dibolehkan ataupun kita tak rujuk kepada matahari itu sendiri. Tetapi apa yang kita rujuk adalah perubahan bayang ataupun kedudukan, apa yang kita sebut dalam konteks ini adalah bayang matahari itu. Ini kalau tuan-tuan ingat kuliah tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Hanafiah, disebutkan bahawa nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hidup ini, ada yang mendapat cahaya matahari, ada yang mendapat cahaya matahari, itu merupakan satu nikmat. Tetapi ada juga yang tak dapat cahaya matahari, dan itu juga satu nikmat. Itu juga satu nikmat. Yang dapat cahaya matahari satu nikmat, yang tak dapat cahaya matahari satu nikmat juga. Maka yang tak dapat cahaya matahari waktu siang dapat waktu petang. Dan kalau kita datang solat Jumaat, tuan-tuan, contohnya yang kita cari parking ketika itu adalah pokok yang ada bayang. Kita cari pokok yang teduh di bawahnya, maka kita parking kereta di bawah itu. Kerana apa? Kerana nikmatnya berada di bawah teduhan
ataupun bayang itu. Nak katakan di sini bahawa walaupun bayang itu satu benda yang remeh kita kata, tetapi masya-Allah dia merupakan satu nikmat. Dan sebesar-besar nikmat bayang nanti ni, kita akan berlindung di zillullah atau zillu arsyullah, di mana kita akan berlindung di bawah arasy Allah di akhirat nanti, yang kita minta semoga kita tergolong dalam golongan yang dapat berlindung di bawah lindungan ataupun bayang arasy Allah di akhirat nanti. Baik. Jadi secara umumnya kalau kita lihat pengertian zawal tadi ni, perubahan matahari daripada pergerakan daripada timur ke barat, dan bila matahari sudah melepasi garisan tengah garisan tengah hari itu, maka ketika itulah waktu zawal. Tetapi oleh kerana kalau kita nak mencerap matahari itu tanpa menggunakan peralatan, maka mungkin ia terlalu sukar lah, seperti mana yang saya sebutkan awal daripada siri kuliah hari itu, tuan-tuan. Penyusunan buku ini adalah nak berkongsi tentang kaedah-kaedah umum yang boleh kita laksanakan sebagai orang-orang biasa yang meminati dunia falak ni tanpa menggunakan peralatan yang canggih-canggih dan menggunakan pengiraan-pengiraan matematik yang agak complicated. Kalau sekiranya tuan-tuan yang ada latar belakang matematik, dan sains dan sebagainya, mungkin benda tu mudah lah. Tapi kalau macam kami ustaz-ustaz yang belajar sikit-sikit matematik, belajar sikit-sikit tentang sains ni, mungkin agak sukar lah nak adopt benda tu. Tapi ala kuliah tuan-tuan, dari sudut disiplin penulisan buku Mukhtasar Ilmu Falak ni lah untuk berkongsi tentang kaedah-kaedah yang disebut sebagai kalau David King sebut apa, dia sebut sebagai folk astronomy. Maknanya astronomi yang tidak melibatkan pengiraan-pengiraan yang complicated, menggunakan kaedah-kaedah seperti bayang, pengukuran yang mudah dan sebagainya. Jadi kami kongsikan hal-hal begitu dalam buku ini, insya-Allah. Baik. Jadi kalau tuan-tuan dapat lihat di sini bahawa bagaimana kedudukan perubahan bayang yang boleh kita rujuk untuk menentukan waktu istiwa kepada waktu zawal. Baik. Antaranya adalah merujuk kepada perubahan bayang dari minta maaf tuan-tuan, ada kesilapan typo kat situ tu. Perubahan bayang dari barat ke timur. Dari barat ke timur itu yang nak disampaikan tu, bukan dari bayang ke timur. Okay. Dalam buku kita ni muka surat halaman 44 tu ada. Perubahan bayang dari barat ke timur itu kaedah pertama. Yang kaedah kedua dengan merujuk kepada perubahan bayang itu yang daripada pendek kepada panjang. Daripada pendek ke panjang. Baik. Contoh tuan-tuan ni, tuan-tuan boleh cross check lah halaman 44, 45 ni dengan slide yang saya sediakan ini. Contohnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan cuba lihat dalam slide ini pada kedudukan matahari pada nombor 1. Kedudukan matahari nombor 1 tu ketika matahari masih lagi berada di sebelah timur dan ia berlaku sebelum istiwa. Sebelum istiwa. Satu tu sebelum istiwa, yang kedua istiwa, yang ketiga zawal. Okey, saya harap gambar rajah ini ataupun rajah ini jelaslah kepada kita ya. Baik. Saya akan cuba jelaskan insya-Allah. Rabiasa wala tu'asir. Sebelum istiwa, kepada kedudukan matahari nombor 1 tu, di mana bayang, kalau kita rujuk kepada kaedah pertama, perubahan bayang dari barat ke timur. Bila matahari berada di sebelah timur, maka bayangnya berlawanan lah kan? Dia berada di sebelah barat. Jadi selepas daripada selepas daripada zawal berlaku, maka bayang ini pergi ke mana? Ketika sorry tuan-tuan, terlangkau pula. Ketika istiwa. Itu nombor 1. Ketika istiwa, matahari ini berada di tengah-tengah antara langit timur dan juga langit barat dan berada di antara garisan utara dan juga selatan. Maka ketika itu tuan-tuan, bayang ini sama ada kita akan dapat lihat dia bukan lagi berada di barat, tetapi dia berada di tengah-tengah antara timur dan juga barat. Dalam konteksnya tuan-tuan boleh merujuk kepada utara dan juga boleh merujuk kepada selatan. Nanti insya-Allah kita akan bincang. Kan? Dan ketika itu, selepas daripada itu tuan-tuan, dia zawal, iaitu yang nombor 3. Nombor 3 ni zawal. Di mana bayang ini akan pergi ke mana? Akan jatuh ke sebelah timur, kerana ketika itu matahari sudah berada di sebelah
barat. Okey, jadi di sini tuan-tuan, kita dapat lihat bahawa perubahan bayang tersebut kita tak tengok pada matahari, kita tengok pada bayang je. Maknanya kalau tuan-tuan letakkan tiang macam dalam gambar ni, tuan-tuan letakkan tiang, tunggulah. Dan kalau cantiknya tuan-tuan tentukan dia mana kedudukan timur dan juga barat sebelum tu, dan kemudian buat satu garisan, dan kemudian kita akan lihat kedudukan bayang itu akan beralih daripada barat ke timur. Barat ke timur. Itu kalau merujuk kepada perubahan bayang. Perubahan di arah bayang, perubahan arah bayang itu yang lebih tepat kot saya rasa. Okey. Ataupun kita boleh guna juga kaedah yang kedua, itu perubahan panjang dan juga pendek bayang. Ketika mana sebelum istiwa, sekali lagi tuan-tuan, lihat pada gambar rajah ini, pada kedudukan nombor 1, ketika matahari sebelum istiwa, kita akan dapati bahawa bayang itu makin lama makin pendek. Bayang tiang tu makin lama makin pendek. Kita dapati. Kita waktu tu tak hirau dah kedudukan matahari tu kedudukan di mana. Yang kita tengok sekarang bayang saja. Kita akan dapati bahawa bayang itu makin lama makin pendek. Contohnya macam contohlah kalau tuan-tuan nak buat eksperimen ke dan sebagainya, sebelum masuk Zuhur tu dalam pukul 1, katalah Zuhur 1.30, kita buat ni lebih kurang pukul 1. Kita akan dapati bahawa bayang tersebut, ataupun nak lagi jelas tuan-tuan, buatlah 2 jam ataupun 3 jam sebelum tu kalau tuan-tuan tahan lah. Kalau tak tahan, buat sejam sebelum ataupun setengah jam sebelum, kita akan dapati bahawa bayang itu makin lama makin pendek sebelum peristiwa istiwa pada kedudukan matahari di nombor 1. Kemudian ketika mana istiwa, ketika matahari itu dah berada di antara langit timur dan langit barat, ataupun berada juga pada garisan utara selatan, maka kita ketika itu tuan kita akan dapati kalau sekiranya ada bayang tu yang paling minimum, yang paling pendek, kita akan dapati bahawa bayang tu daripada panjang dia akan jadi pendek, dan ketika mana kedudukan matahari tersebut berada istiwa, bayang tu dia tak pendek dah, itu yang paling pendek. Itu yang paling pendek. Maknanya kalau kita kena buat pengukuran bayang lah ketika itu. Yang canggihnya kena buat ada pengukuran bayang. Kena tengok bayang tersebut, dia makin pendek ke makin panjang. Maka kalau dia paling pendek dan kemudian dia pendek dah ketika itu, dia tak pendek dah. Malah paling pendek ketika itu sajalah yang kita tandakan. Kita pun tunggu tu tak pendek. Maka ketika itu disebut sebagai waktu istiwa. Waktu istiwa. Dan kalau sekiranya pula ketika itu bayang itu memanjang kembali, maka itu menandakan masuknya waktu zuhur yang disebut sebagai waktu zawal. Itu yang disebut sebagai waktu zuhur, ataupun disebut sebagai zawal syams. Zalat syams tu, zalat syams tu matahari dah gelincir. Maka merujuk kepada sebelum istiwa, bayang itu akan memendek, makin pendek. Kemudian ketika mana istiwa, bayang itu tak pendek dan tak panjang, dia setakat itu saja, dia duduk diam dia tu. Ada orang tua kata matahari tu duduk sekejap berehat di atas tu, dia tak bergerak. Dia tak bergerak. Dia kata matahari tu berehat kerana matahari ni pun makhluk, maka dia perlu pada rehat, maka dia berhenti sekejap dekat langit ketika itu. Dan kemudian selepas masuknya waktu zuhur, tanda apa? Bayang itu akan panjang balik. Maka ketika itulah kita namakan sebagai waktu zawal. Dan ketika itu kaedah yang ada kami nyatakan dalam halaman 4 dan juga 45 itu. Tuan-tuan tengok bayang akan condong ke arah barat sebelum zuhur. Bayang akan condong ke sebelah barat macam rajah ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak lukiskan juga, ada kosong dekat halaman 45 tu, boleh lukislah sendiri macam mana lukisan yang kami share dalam slide ini. Bayang akan condong ke arah barat sebelum zuhur dan beralih ke sebelah timur selepas istiwa, menandakan masuknya waktu zuhur. Itu peralihan bayang. Atau juga kita boleh merujuk kepada panjang ataupun pendek bayang yang terbahagi pada 3 bahagian. Pertama, sebelum istiwa, bayang akan semakin pendek. Ini yang saya kongsikan tadi.
Sebelum daripada matahari istiwa, bayang akan makin pendek. Yang kedua, ketika istiwa, bayang kelihatan tidak bergerak, seolah-olah terdiam pada ukuran yang paling minimum. Sama ada bayang itu ada wujud juga, tapi dia yang paling minimum, ataupun dalam keadaan tertentu dia hilang terus, tak ada bayang. Tak ada bayang. Kita nak ada lihat lagi cahaya matahari tu ada, tetapi bayang tu tak ada. Nanti insyaAllah kita akan bincang selepas ni. Ada satu bab yang kita bincangkan. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan, tiba-tiba tak ada bayang. Pasal apa? Rupanya matahari ditutupi oleh awan. Maka ketika itu, bukannya bayang itu hilang, tetapi oleh kerana ada awan. Tambah pula kalau awan datang, kemudian hujan, maka tuan-tuan boleh angkutlah tongkat istiwa ataupun tuan-tuan punya bayang tadi, bawa masuk je lah dalam bilik. Semayang je lah bila orang dah azan, contohnya lah. Baik, tuan-tuan. Dan waktu ketiga, bila gelincir matahari, iaitu masuknya waktu zuhur, iaitu bayang akan memanjang semula. Baik, itulah secara umumnya, tuan-tuan. Ini adalah kaedah yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh sebenarnya, yang kami letakkan kembali dalam buku Mukhtasar ini, dan tuan dapat lihat pada halaman 46 contoh di mana kedudukan matahari yang dikatakan sebagai zawal itu selepas melepasi daripada garisan tengah hari itu, yang garisan betul-betul atas kubah masjid dalam buku kita ni, selepas daripada dia melepasi garisan tu daripada timur ke barat. Okey, baik. Dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah, sikit lagi tuan-tuan huraian daripada permasalahan ini. Dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah, istilah bahasa Arab, bahasa dalam disebut sebagai bayang yang wujud selepas zawal ini, bayang yang wujud selepas zawal ini disebut sebagai al-fai. Kalau tuan-tuan yang mengaji tuan-tuan dalam bab sirah, kita akan jumpa bab al-fai ni dalam bab peperangan, dalam bab peperangan, di mana kalau sekiranya harta yang diperolehi secara peperangan maka disebut sebagai ghanimah. Tapi harta yang diperolehi yang mana musuh ketika itu orang kata surrender, tapi tentera Islam mendapat harta, maka harta itu dipanggil al-fai, dipanggil fai. Maka tuan-tuan dalam konteks ini, tuan-tuan akan dapat lihat bahawa bayang yang wujud ketika mana selepas daripada gelincir matahari ini dari sudut bahasa Arab disebut sebagai al-fai. Dinamakan al-fai kerana bayang itu bergerak kembali dari arah barat ke arah timur. Dia kembali bergerak. Bayang itu bergerak kembali dari arah barat ke arah timur. Macam kita sebutkan tadilah, di mana bayang itu akan bergerak daripada barat ke timur kerana matahari daripada timur ke barat, maka bayang itu akan bergerak berlawanan, iaitu dari barat ke timur. Di mana dari sudut istilah tuan-tuan, zil yang disebut sebagai bayang, zil ini adalah bayang, iaitu merujuk kepada bayang secara umum. Bila kata-kata zil itu bayang, sama ada bayang itu bayang sebelum zawal ke selepas zawal ke, maka itu disebut sebagai zil. Sebab itu disebut dalam bahasa Arab disebut fakullu fai zil wa laysa kullu zil fai. Itu istilah disebut. Setiap daripada fai itu adalah zil dan tidak semua zil itu adalah fai. Itu baik. Dan zil ini juga boleh berlaku pada siang maupun pada waktu malam. Kalau sekiranya ketika itu pada fasa bulan penuh, maka kalau kita berdiri ketika itu kita akan dapat bayang. Ketika fasa bulan penuh, kita akan dapati ada bayang, tetapi bayang itu tak terlalu kuat lah berbanding dengan waktu siang. Tapi ala kulli hal ada bayang. Cuma bayang itu tidak terlalu kuat seperti waktu siang. Tapi bayang itu juga disebut sebagai zil. Tetapi yang disebut sebagai fai ini adalah merujuk kepada bayang yang wujud ketika mana selepas berlakunya peristiwa zawal. Baik. Dalam penulisan sahabat kita, juga guru saya lah, Al-Fadil Ustaz Hardi, dia daripada Jabatan Mufti Selangor yang sangat popular akhir-akhir ni dengan webinar beliau. Dalam tesis, dan beliau pun melakukan kajian
di peringkat sarjana dalam waktu solat. Macam yang saya kongsikan tadi tu berkaitan dengan zawal ni, perubahan bayang dari barat ke timur, perubahan panjang juga pendek. Berdasarkan kajian yang beliau telah lakukan, mendapati bahawa pergerakan bayang ni yang kalau merujuk kepada panjang dan juga pendek ni sebenarnya susah nak dilihat dengan mata kasar. Kalau kita nak lihat bayang itu daripada panjang kemudian pendek, dan kemudian pendek itu pun pendek yang paling minimum, tak bergerak-gerak, dan kemudian dipanjang balik. Saat dipanjang balik itu ataupun saat di mana kedudukan bayang itu paling pendek, maksudnya susah sebenarnya kita nak kena pasti dengan menggunakan mata kasar. Kecuali kalau mungkin kot tuan-tuan yang kita dah biasa melakukan cerapan seumpama itu, maka itu mungkin senang. Tapi yang lebih mudahnya apa dia? Kaedah pertama tu, iaitu perubahan bayang dari barat ke timur. Itu lebih mudah untuk dilihat. Walaupun bayang itu pendek, kita akan dapati bahawa bayang itu akan berubah daripada barat ke timur. Jadi itu lebih mudah untuk kita melihat. Baik. Dan dalam satu buku ditulis oleh Dr. Nizar Mahmud, kitab Al-Ma'ayir Al-Fiqhi wa Falakiyah, disebut bahawa zawal ini terbahagi kepada dua, iaitu disebut sebagai zawal zahiri, yang kedua disebut sebagai zawal hakiki. Pertama zawal zahiri, yang kedua disebut zawal hakiki. Zawal zahiri merujuk kepada kedudukan bayang yang bertambah selepas bayang paling pendek. Maknanya sekali lagi tuan-tuan, kita bertemu dengan satu istilah yang disebut sebagai zawal, tetapi merujuk kepada kedudukan bayang. Kedudukan bayang, di mana bayang yang paling pendek selepas daripada bayang paling pendek itu bayang tu panjang balik, maka ketika itulah disebut sebagai zawal zahiri. Sementara yang disebut sebagai zawal hakiki ialah kedudukan matahari sebenar yang gelincir dari tengah langit ketika matahari istiwa. Yang mana zawal hakiki ni tuan-tuan adalah merujuk kepada kedudukan matahari seperti mana yang tuan-tuan dapat lihat dalam gambar rajah ni lah. Yang mana kalau nak melihat zawal hakiki ini, tentu sekali lah kita kena ada peralatan baru kita boleh buat. Kalau tak boleh. Kalau tak boleh. Wallahu a'lam lah. Kalau tuan-tuan ada kaedah untuk mencerap dengan mata kasar, nak tahu waktu zawal ataupun waktu istiwa, maka boleh kongsilah dengan kita semua, insya-Allah, berapakah kaedahnya. Setahu saya, mana kalau kita tengok dengan mata kasar, kita lihat matahari tu dengan mata kasar, mungkin kita tak tahu di mana kedudukan zawal, di mana kedudukan istiwa dan sebagainya, kecuali kena merujuk kepada bayang itu. Di mana disebut dalam buku kita ni, zawal zahiri akan berlaku lebih lewat daripada zawal hakiki, di mana kedudukan matahari tersebut, tuan-tuan, tentu sekali lah dia bergerak dulu baru kita akan dapat bayang. Sementara cahaya matahari yang dapat dicerap ataupun dapat dilihat daripada kita di bumi ini, tentu sekali lah telah melepasi lapisan udara atmosfera, yang ketika itu akan menyebabkan ikhtilaf di antara keadaan sebenar berbanding apa yang zahir dilihat. Tentu sekali lah ada kelewatan lah, tetapi mungkin kelewatan itu hanya melibatkan beberapa saat saja. Okay. Ini apa yang telah disebutkan dalam kitab Al-Ma'ayir Al-Fiqhiyah wal Falakiyah. Dan inilah dimasukkan dalam surah Al-Isra, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Apa maksudnya? Dirikanlah olehmu sembahyang ketika condong matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah sembahyang subuh, sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan. Baik. Dalam hal ini tuan-tuan, dalam konteks ayat ini, perkataan duluk, aqimis salata liduluki syamsi, dirikanlah salat ketika mana matahari itu sudah duluk. Apa maksud duluk itu? Disebut duluk itu maksud dia mail, iaitu condong. Condong. Mana matahari itu daripada tegak, dia telah condong, dia telah zawal, dia telah jatuh daripada khat nisfun nahar, daripada tengah garisan tengah hari itu. Dan mengikut setengah ahli bahasa, merujuk kepada kedudukan matahari, merujuk kepada kedudukan matahari dari gelincir hingga jatuh.
Ada juga mengatakan bahawa yang disebut sebagai duluk ini merujuk kepada kedudukan matahari itu selepas daripada gelincir sampailah matahari terbenam, maka itu disebut sebagai duluk. Dan waktu itu kita laksanakan solat. Waktu solat apa? Iaitu waktu solat zuhur dan juga waktu solat asar. Secara hakikatnya matahari tidak condong ke barat, namun pusingan bumi atas paksinya dari barat ke timur mengikut anti-clockwise ataupun lawan jam menyebabkan kita melihat matahari secara zahirnya bergerak dari timur ke barat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mentaklifkan sesuatunya hakikat kerana ia tidak mampu dicapai oleh semua orang. Namun taklif hanya berdasarkan kepada yang zahir. Ia mampu difahami dan diamalkan oleh manusia awam atau seorang yang jahil dalam ilmu falak. Maknanya, kalau kita lihat di sini hanya merujuk kepada bayang sahaja. Merujuk kepada bayang sahaja. Jadi tak merujuk kepada kedudukan matahari yang sebenar. Dari sudut umumnya itulah taklif yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Namun dalam konteks pada hari ini, Alhamdulillah, kita ada pihak yang berautoriti daripada Jabatan Mufti, daripada beberapa institusi agama lain, daripada JAKIM, daripada pihak Mufti pun ada melakukan kajian. Maka pada hari ini kita setkan ataupun meletakkan waktu solat kita ini dalam waktu-waktu solat yang dipaparkan berdasarkan kepada hisab falak. Kita dah kira kedudukan matahari, bilakah matahari itu zawal daripada proses istiwa, daripada terbit, kedudukan pergerakan matahari naik ke atas langit kita, dan kemudian matahari istiwa, dan daripada istiwa itu kemudian dizawal, daripada zawal itu kemudian matahari akan terbenam. Maka semua itu diterjemahkan dalam bentuk waktu solat yang dipaparkan pada hari ini. Baik, tuan. Sebenarnya kita ada lagi perbincangan berkaitan dengan waktu zuhur, dan perbincangan ini mungkin agak panjang perbincangan kita, tuan-tuan. Jadi saya mohon maaf kerana tak dapat mengakhiri perbincangan kita dalam waktu zuhur ini. Jadi saya, tuan-tuan, saya berhenti dulu pada halaman 48. Pada halaman 48. Sebelum nanti ni kita akan bincang tentang permasalahan atau perbahasan berkaitan dengan waktu rembang ni. Ada waktunya bayang tu hilang terus. Bayang tu ataupun bayang tersebut dia berada pada kedudukan yang paling pendek yang kadang-kadang kita susah nak nampak. Susah nampak. Ada waktu dia. Dan perkara itu ada disebutkan dalam kitab-kitab falak dan juga kitab-kitab fiqh. Dan antara yang saya kongsikan nanti ni, insya-Allah, apa yang telah disebutkan oleh Syekh Arsyad Banjari, tuan-tuan, di kitab Sabilul Muhtadin. Baik, tuan-tuan, ya. Okey. Kita pun dah melewati masa yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan pun mungkin masa untuk berehat pula sikit habis, tuan-tuan, untuk kita ni. Jadi insya-Allah saya rasa setakat ini saja dulu kuliah kita pada malam ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi pada tuan-tuan yang sudi bersama dengan kuliah kita pada malam ini. Dan insya-Allah saya doakan kamu sahabat-sahabat saya yang berada di Malaysia, di Brunei, di mana saja berada, moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita untuk kita melihat anak bulan pada 12 hari bulan ini, dan dalam lingkungan umurnya lebih kurang dalam 9 jam. Jadi doakanlah moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan, langit yang baik untuk kita buat carapan, dan moga itu juga memberikan kebaikan, tanda bahawa bulan Ramadan ini akan datang dengan penuh kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala angkat pandemik COVID-19 yang telah Allah Ta'ala uji kepada kita, dan moga-moga Ramadan ini kita Alhamdulillah dapat kembali melaksanakan ibadat seperti biasa di masjid, di surau, tarawih dan sebagainya. Alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan yang berpanjangan kepada kita dalam bulan Ramadan ini. Dan saya ambil kesempatan pada malam ini, sebelum nanti insya-Allah kita akan berkuliah pula pada bulan Ramadan dalam waktu dan juga masa yang akan ditetapkan oleh Rusia nanti ini, insya-Allah. Untuk kepada tuan-tuan, semoga selamat menyambut Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, dan moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita semua daripada hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk berpuasa, mendirikan solat, mendirikan malam-malam dalam bulan Ramadan itu dengan qiyam wasiyam pada siang harinya, dan juga Allah Ta'ala memberikan kebaikan pada kita, dan akhirnya Allah Ta'ala menganugerahkan kita apa yang disebut sebagai la'allakum tattaqun. Moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita anugerah taqwa sebagai hadiah yang paling berharga
daripada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Doakan semoga kami pegang-pegang sahabat-sahabat kita yang menjalankan kerja untuk meruqyah ini, Allah Taala permudahkan segala urusan kita dan berikan kepada kita pahala yang banyak juga dalam menjalankan fardu kifayah ini, insya-Allah. Wallahu taala alam. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.